Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita kembali lagi belajar subjek matematik. Untuk topik hari ini kita akan belajar iaitu melibatkan tajuk pecahan. Okey. Minggu lepas dah belajar tajuk pecahan. Hari ini cikgu nak ajar pelajar dengan lebih detail lagi, dengan lebih jelas lagi apa yang dikatakan dengan pecahan. Okay, pelajar pernah dengar perkataan pecahan. Okey, tetapi apa yang dikatakan dengan pecahan? Jadi untuk subjek matematik, apa yang dikatakan dengan pecahan adalah selalunya pecahan ini merujuk kepada sesuatu benda, sesuatu objek, sesuatu gambar apabila dipotong kepada beberapa bahagian yang sama besar, yang sama saiz, menghasilkan pecahan. Jadi cikgu akan tunjuk dekat papan putih, cikgu akan lukis bagaimana dikatakan pecahan. Jom kita saksikan. Kata ada sebiji kek. Sebiji kek. Ini sebiji kek. Satu biji kek akan dipotong kepada beberapa bahagian. Okey, contoh cikgu potong dua bahagian. Cikgu potong dua bahagian. Okey, apabila potong dua bahagian dan saiz untuk bahagian pertama dengan bahagian kedua mestilah sama besar, baru dikatakan sebagai pecahan. Kalau kita potong tak sama besar, contohnya potong macam ni. Potong macam ni. Kalau potong macam ni, ini bukan kita panggil sebagai pecahan. Kenapa? Sebab potongan ini tidak sama besar. Ini bahagian dia kecil, ini bahagian dia besar. Jadi ini kita tidak panggil gambar rajah sebagai gambar rajah pecahan. Pelajar kena ingat, bila kita sebut sahaja pecahan, mesti potongan kita mesti sama besar. Bahagian dia mesti sama besar. Tak kisahlah nak potong berapa, potong 2, potong 3, potong 4, potong 5. Yang penting bahagian tu mesti sama besar, baru dikatakan sebagai pecahan. Okay, kita kembali kepada gambar rajah. Okey. Ni sebiji kek, cikgu potong kepada cikgu potong kepada dua bahagian yang sama besar. Okey, cikgu potong kepada dua bahagian yang sama besar. Katalah bahagian ni cikgu nak ambil kek ni, cikgu nak makan. Okey, bahagian yang cikgu nak makan ni cikgu lorekkan. Okey, cikgu lorekkan bahagian yang cikgu nak makan. Cikgu lorekkan. Cikgu lorekkan bahagian cikgu yang nak makan. Okey, cikgu lorekkan bahagian yang cikgu nak makan ni, cikgu lorek. Jadi maknanya pecahan ni kita akan panggil satu. Okey, maknanya cikgu makan satu. Cikgu makan satu apa? Cikgu makan satu bahagian. Cikgu makan satu bahagian, dia akan panggil satu. Daripada berapa? Daripada dua bahagi. Asalnya dua bahagian. Cikgu makan satu. Jadi pecahan dia akan panggil satu per dua. Satu ni bahagian yang cikgu makan, per dengan dua. Dua ni apa? Dua ni asalnya ada dua bahagian. Jadi cikgu makan satu, kita akan panggil pecahan ni sebagai satu per dua. Maknanya cikgu makan satu bahagian daripada dua. Cikgu makan satu bahagian daripada dua. Cikgu makan satu bahagian daripada dua. Maka ini dikatakan sebagai pecahan 1/2. Maknanya cikgu makan satu.
Yang mana cikgu makan? Yang cikgu lorek ni. Yang cikgu lorek ni cikgu makan. Jadi cikgu makan berapa? Satu. Satu apa? Satu bahagian. Daripada berapa? Daripada 2. Daripada 2. Maka pecahan dia 1/2. Dan simbol ini kita panggil, kalau pecahan kita panggil per. Simbol ni kita panggil per. P-E-R, per. 1/2. 1/2. Ini kalau dalam bentuk nombor. Kalau bentuk perkataan, kalau dalam bentuk perkataan, pelajar akan tulis 1/2. Ini dalam nombor, ini dalam perkataan. 1/2. 1/2. Ini dalam nombor, ini dalam perkataan. Ini adalah satu contoh bagaimana pelajar nak mengenal pecahan. Pecahan melibatkan pecahan dua. Melibatkan pecahan dua. Okey, kita tengok kepada pecahan melibatkan bilangan yang lain pula. Okey, contoh cikgu tunjuk. Okey. Cikgu guna kit yang sama juga. Okey, cikgu guna kit yang sama. Okey, ada sebiji kek. Okey, kita nak potong kepada 4 bahagian kerana adik-beradik dia ada 4 orang. Okey, adik-beradik dia ada 4 orang, jadi kita potong 4 bahagian kek itu untuk bagi kepada adik-beradiknya yang ada 4 orang. Tadi adik-beradik dia ada 2 orang. Kita potong 2. Sekarang ni adik-beradik dia ada 4 orang. Okey, ada 4 orang, kita potong 4. Okey. Dan potong mesti sama besar. Baru dikatakan sebagai pecahan. Okey, kita potong. Okey. Okey. Ada sebiji kek, kita potong 4. Kita potong 4 bahagian. 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian. Kita potong berapa? Potong 4 bahagian. Kenapa potong 4? Sebab ada 4 adik-beradik. Jadi kita potong 4 bahagian. Okey. Dan potong mesti sama besar saiz. Mesti sama besar. Baru dikatakan sebagai pecahan. Okey, katalah kek 4 bahagian ni. Kek 4 bahagian ni 2 telah dimakan. Okey, 2 telah dimakan. Okey, contohnya 1, 2. Okey. 2 telah dimakan. 2 telah dimakan. Jadi pecahan di sini kita akan panggil pecahan di sini. Pecahan di sini kita akan panggil sebagai pecahan bila dia makan 2. Bila dia makan 2, kita akan kata dia akan makan 2 daripada 4 bahagian. 2 daripada berapa? 4 bahagian. 2 daripada 4 bahagian. Dia makan 2. Dia makan 2 daripada berapa bahagian? Daripada berapa bahagian? Daripada 4 bahagian. Jadi pecahan ni kita akan panggil 2/4. 2/4. 2 ni apa? 2 ni 2 bahagian yang dia makan. 4 ni apa? 4 ni adalah bahagian asal. Asal ada 4. Telah dimakan 2. 2 bahagian telah dimakan. Jadi kat sini kita akan panggil pecahan 2/4. 2/4. Maknanya kalau dalam perkataan dia akan cakap 2/4. Ini dalam nombor, ini dalam perkataan. Okey. Jadi untuk pelajar mengenal pecahan, nombor di atas ini adalah nombor yang
bahagian yang telah dimakan ataupun diambil. Ini dikatakan nombor yang dimakan kalau kamu nak kata dimakan, ataupun yang diambil. Yang bawah ini pula nombor untuk bahagian asal. Contoh kat sini 4, bahagian asalnya ada 4 bahagian. Kalau kat sini 5, dia potong 5. Kalau kat sini 10, dia potong 10. Ini nombor bawah ini menggambarkan berapa bahagian yang telah dipotong untuk objek tersebut ataupun untuk makanan tersebut. Tak kisahlah apa benda yang kita potong. Jadi nombor di bawah ni adalah menggambarkan bilangan yang kita potong, dan yang nombor di atas ni adalah bilangan berapa yang kita ambil, berapa yang kita makan daripada bahagian yang kita potong. Jadi cikgu rasa untuk pembelajaran kita pada hari ini melibatkan pecahan adalah setakat ini dahulu. Jadi untuk lebih memastikan pelajar memahami tajuk pecahan, jadi cikgu nak pelajar buat latihan dalam buku aktiviti B, buku aktiviti B. Sebab yang A dah habis, kamu boleh buat buku aktiviti B, muka surat 1, muka surat 2, muka surat 3, muka surat 4. 4 muka surat. Muka surat 1, muka surat 2, muka surat 3, muka surat 4. Kamu boleh buat dalam buku aktiviti, dan kamu bolehlah tengok video cikgu jika tidak faham. Okey, jadi cikgu rasa pembelajaran kita pada hari ini setakat ini dahulu. Jadi kita akan jumpa pada pembelajaran akan datang. Sekian, terima kasih.